Saya suka tengok filem ini kerana cantik dan bukan dia pun cantik. Lebih ramai lagi pahlawan kita yang syahid. Jika aku mati pun aku takkan menutup. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat, saya berbusana Melayu dengan semangat Dekar Awang. Hari ini saya berada dekat Pango Modern Screen Cinema PSC Timur. Jadi harap hari ini saya boleh buat first time review saya lah berkaitan filem Panglima Awang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Zuraiman Ismail Channel. Ini adalah kali pertama saya membuat review filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah. Okay. Untuk makluman semua, sebelum ini saya banyak membuat video untuk acara larian saya. Pada tu kita tengok trailer dia. Hari ini mereka semakin mengukuhkan kedudukan mereka di bumi bahari. Kita akan meronta yang paling bahaya, yang terakhir kepada the Queen of England. Tangkap tokat. Lebih ramai lagi pahlawan kita yang syahid. Jadi saya dah menonton filem ini. Jadi saya akan review sebentar lagi, tapi dalam konsep yang lain, iaitu falsafah daripada filem yang disampaikan oleh dalam filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah. Kau bukan seorang hamba. Aku masih ingatkan kau. Kawan matilah. Kau takkan berjaya lawan Dragon British. Macam mana hebatnya trailer ni? Macam itulah hebatnya filem ni. Tapi saya akan review beberapa perkara yang saya rasa yang diketengahkan oleh penerbit yang amat baik untuk saya bawa dalam channel saya Zuraiman Ismail Channel untuk dibincangkan. Kerana bumi ini milik Allah dan diamanahkan kepada orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zuraiman Ismail Channel. Hari ini saya nak buat review filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah, ya. Filem yang baru ditayangkan. Jadi kita tonton barulah kita boleh komen. Jangan tengok trailer je baru nak komen. Jadi untuk makluman anda semua, filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah ni ialah sebuah filem IC ditayangkan di seluruh Malaysia pada 11 hari bulan Januari. Jadi filem Pendekar Awang ini adalah filem arahan Sarudin Dal dan Saiful Riza, ya, sambungan daripada filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Saya secara umumnya apabila menonton filem ni, apa yang saya expectkan ialah falsafah filem ini, ya. Berkaitan dengan lakonan tu saya tak nak komen banyak sebab ialah ada channel-channel lain yang komen. Saya terangkan dalam filem Pendekar Awang ni, pertama sekali bila kita membuat filem, ya, filem adalah sebuah karya. Karya adalah apa yang hendak disampaikan oleh penerbit, pengarah, beri skrip dan dinyatakan atau direalisasikan dengan lakonan, dan itu adalah karya. Suatu karya yang baik ialah karya yang memberi positif, memberi manfaat, memberi tarbiyah, memberi nasihat, memberi
ilmu, memberi pengajaran kepada penonton yang bayar tiket untuk menonton filem itu. Ya, setiap kita menganggap ada, ya, bukan semua, menganggap kita pergi tengok wayang ni kita pergi buat maksiat. Kita tengok wayang ni kita melihat hiburan. Sebenarnya filem, ada juga filem Malaysia yang seperti ini yang pada saya adalah filem yang boleh ditonton kerana dalamnya banyak pengajaran yang hendak kita sharekan. Jadi apa yang pertama sekali falsafahnya ialah sebuah filem Melayu Islam yang sesuai untuk tontonan seisi keluarga, ya, filem tontonan keluarga. Kerana apa saya katakan, dalam filem ini ada watak orang datuk, ada watak orang muda dan ada juga watak kanak-kanak, dan juga ada pelbagai kaum, ada watak Cina, ada watak India, dan juga disebut juga dalam filem ini negeri-negeri yang memperjuang seperti negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, dan mestilah dan Pahang, iaitu yang terkenal dengan gelaran sebagai Bumi Tok Gajah atau Indra Gajah. Okey, bila falsafah ini disampaikan oleh pengarahnya dengan baik, filem ini kita mestilah memegang prinsip jangan bandingkan dengan filem-filem Marvel, superhero yang lain. Kerana filem ini walaupun tajuknya Pendekar Awang sebenarnya bukanlah watak sebenarnya, ia adalah satu fiksyen, tetapi filem ini bagusnya pengarah telah menggarapkan nama-nama watak-watak yang sebenarnya adalah nama diambil daripada pahlawan-pahlawan seperti Tok Kenali, Tok Janggut, dan watak yang lain. Seperti walaupun tak ada watak Han Nadim, tapi semangat Han Nadim itu dilakonkan oleh watak Nadim dalam filem ini, ya. Okey. Yang kedua, apa yang saya nampak bila filem ini saya tonton, dia banyak memberi semangat perjuangan, ya. Kedua ialah semangat perjuangan. Perjuangan ini tidaklah terlalu ekstrim kepada Melayu saja, tidak terlalu ekstrim kepada Islam. Dia juga ekstrim kepada memperjuangkan tanah Melayu, memperjuangkan daripada penjajah. Dan kita ambil intipatinya bahawa sebenarnya dalam hidup kita sekarang ini pun kita masih dijajah oleh pihak luar. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh penerbit falsafah untuk filem ini ialah kita adalah orang Melayu ataupun adalah penduduk asal negeri ini, kita mesti berjuang untuk memastikan kita yang memerintah dan bukan diperintah di dalam negara kita ini, ya. Itu yang nampaknya dua falsafah yang ingin ditekankan. Dan ketiga yang saya nampak, memang nampak jelas setiap perjuangan itu merujuk kepada apakah asal dia, tujuan British datang ke tanah Melayu. Saya adalah seorang pelajar yang mengambil jurusan sejarah semasa sijil pelajaran Malaysia dulu. Saya dapat A dalam mata pelajaran sejarah dan saya amat mengambil berat sejarah tanah Melayu kita. Dan memang semasa kita belajar sejarah, apakah tujuan asalnya British datang ke tanah Melayu? Apa tujuan asal dia, ya? Sebab buku sejarah ini ditulis oleh penjajah dan mereka mengatakan British datang ke tanah Melayu adalah untuk memajukan tanah Melayu. Tapi dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, mereka sebenarnya datang ialah untuk mengambil hasil negara kita. Memang dalam sejarah memang ada dikatakan bahawa lada hitam ataupun rempah ratus tu banyak berada di dalam kepulauan Nusantara. Jadi sebab itulah mereka datang ke tanah Melayu untuk mengambil hasil itu. Tetapi sebenarnya dalam cerita Mat Kilau ni diterangkan ialah sebenarnya British datang ialah untuk mengambil emas, ya. Ditunjukkan macam mana jumpa emas telah dibawa keluar daripada tanah Melayu. Jadi bolehlah kita katakan ketiga, apa yang falsafah filem ini jelaskan ialah bahawa sebenarnya tujuan British datang ke tanah Melayu ialah untuk mengambil hasil negara kita. Keempat, kenapa ditekankan Islam dalam filem ini, ya. Memang kita tak nafikan British tu membawa agama apa, agama Kristian, tetapi dalam filem ini tidaklah ditunjukkan terlampau jelas bahawa sebenarnya perjuangan British ialah untuk menukar akidah orang di tanah Melayu. Tetapi itulah sebenarnya apa yang bolehlah kita anggap perjuangan orang Melayu sebenarnya lebih kepada perjuangan jihad dalam mempertahankan negara, mengelak daripada anak-anak muda, mengelakkan daripada generasi akan datang, mengelakkan cicit-cicit akan datang menukar cara hidup kepada agama lain. Jadi perjuangan dalam filem ini, mereka sebenarnya memperjuangkan supaya tanah Melayu ini kekal milik orang Melayu yang merintah dan British boleh keluar dan dengan itu dapat mengawal akidah anak Melayu atau akidah penduduk
asal negara ini. Okey, saya melihat yang kelima, falsafah yang ini disampaikan ni yang nampak jelas ialah peranan wanita. Peranan wanita dalam filem ini. Ya, Sri Kandi, walaupun sebenarnya kita tahu dah dalam perjuangan Tanah Melayu tak ada pun disebut wanita adalah terlibat dalam perjuangan Tanah Melayu. Cuma selepas dah merdeka dalam pembentukan negara baru ada watak-watak Sri Kandi dalam perjuangan membentuk perundangan, itu baru ada watak. Tapi dalam filem ini kita untuk mengimbangi sebagai sebuah filem yang berbentuk hiburan, mestilah ada watak hero, ada watak heroin. Jadi watak heroin dia ialah Nur Fazura, dan dalam watak ni saya nampak jelas memang memainkan peranan yang penting, dan siapa yang suka kepada Fazura dialu-alukan untuk menonton filem ini, dan juga kepada Heliza Helmi dan juga adik dia, ada beradik dia, dan juga watak-watak yang lain ya. Saya ada dua watak dalam filem ni yang saya nampak watak wanita ni. Sebenarnya memang digarap watak itu dengan begitu baik supaya kita beremosi dan jadi tarikan. Okay, yang keenam ya, apa falsafah yang saya nampak daripada filem ini ialah di dalam sesuatu perjuangan itu, kita jangan memikirkan pendapat orang muda. Apa yang saya nampak, pendapat orang muda ataupun kebolehan orang muda. Dalam filem ini saya tak nak sebut nama pelakon tu sebab benar kan. Dalam filem ini ada watak di mana ada penyediaan senjata berasaskan kepada barang-barang yang jarang kita dengar. Ada anda yang pernah menengok filem Apocalypse, filem arahan Mel Gibson, di mana wataknya menggunakan racun daripada katak. Dalam filem ini pun ada ditunjuk racun, asap dan juga perangkap-perangkap. Jadi kita akan merasa terhibur dengan filem ni sebab kita dah pernah tengok filem Rambo, MacGyver, dan dalam cerita ini pun ada watak di mana dalam peperangan kita menggunakan kreativiti membuat perangkap dan akhirnya jatuhkan musuh. Okey, ketujuh saya lebih suka melihat bagaimana skrip ditulis supaya pada akhirnya ada watak yang insaf ya. Anda boleh tengok cerita ni, datang dan tengok, sebab filem adalah satu benda yang kita tak boleh nak cerita semua. Anda datang kena tengok. Jadi apa yang kita nampak ialah dalam perjuangan orang Melayu ni ada watak-watak yang pada akhirnya kita mengharapkan bila hero lawan dengan musuh ataupun yang watak baik lawan dengan watak yang jahat, antagonis, pada akhirnya watak itu sebenarnya tidak dibunuh, tapi sebaliknya dengan kehendak Allah juga watak itu telah insaf. Jadi anda kena tengok. Dan yang ke-8 pada saya, akhir cerita ni memang pada saya ada menggunakan senjata yang agak jarang kita dengar dalam filem Melayu. Ada senjata itu, tetapi yang kita nampak ialah dalam sesuatu perjuangan hidup ini kita untuk memusnahkan, mengalahkan musuh, walaupun kita tidak mempunyai senjata sehebat, tapi kita mestilah bersatu padu, dan pada akhirnya kreativiti, sains, idea orang muda, kita dapat memusnahkan senjata yang ada yang lebih canggih daripada pihak musuh. Ke-9, apa yang saya nampak pada akhirnya filem ini, ada satu watak ataupun satu dialog yang pada saya satu benda yang kita kena ambil kira, iaitu watak Nadim. Ya, Nadim dalam cerita ini, Tok Gajah telah berpesan pada Nadim berlaku pada zaman dulu ketika Nabi Allah Ibrahim hendak dibakar oleh Namrud. Ada seekor burung pipit telah berusaha mengambil air dengan paruh yang kecil itu untuk memadamkan api. Apa yang kita faham, burung pipit telah usaha untuk membawa air yang sedikit untuk memadamkan api, tetapi apa yang dia buat itu sebenarnya adalah kerana adakah kita telah berusaha dengan apa yang kita ada, dengan apakah yang kita mampu untuk melawan musuh, sedangkan walaupun apa yang kita beri itu
tidak akan dapat merubah atau memberi kemenangan, tetapi sekurangnya kita telah berusaha, kita telah berikhtiar, kita telah menyumbangkan apa yang kita dapat. Yang ke-10, setelah habis filem ini masih lagi kita tertanya-tanya, adakah berlaku sambungan filem ini? Apa yang saya nampak watak alien, iaitu watak pesilat kita Zaidi, dia tak dimatikan. Jadi ada kemungkinan filem ini akan bersambung, kita nantikan. Jadi yang ke-10, filem ini sebenarnya dia macam tergantung, sebab dalam perjalanan mereka itu mereka menang, tetapi mereka telah adakah mereka menang? Ini yang saya nampak banyak yang komen-komen di YouTube yang mengatakan ending cerita ni macam tergantung. Okey, yang ke-11, watak belot. Ya, kalau kita dalam film pertama kita menyangkakan ada watak orang-orang Melayu yang belot, tapi dalam cerita ini pun ada juga watak yang belot. Kerana kita dalam masyarakat Melayu memang yang melemahkan kita sebenarnya bukan musuh daripada luar, tapi adalah musuh daripada dalam kita. Memang ini adalah suatu filem perang. Kerana bumi ini milik Allah dan diamanahkan kepada orang-orang yang beriman. Okey, jadi kepada anda jangan lupa untuk saksikan filem ini di Pawagam, dan bolehlah bawa anak beranak, isteri untuk saksikan. Okey, jangan lupa tontonlah filem Merdeka Awang Darah Gajah, Semangat Melayu, ya. Filem kita, wajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, Zuraiman Ismail channel, dan jangan lupa tonton filem kita. Janganlah ramai-ramai, semarakkan semangat Makilau. Bye bye.